Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil Hadil Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang jemaah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini yang merupakan malam siri yang ke-24, kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama memahami tentang kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga insya-Allah kita akan melihat beberapa pengajaran pertunjuk daripada kisah Nabi Allah Musa ini. Moga-moga kita semua diberikan keberkatan oleh Allah daripada permulaannya sehingga kepada penghujung pengisian kita pada malam ini. Semoga tuan-tuan dan puan telah berjaya mendapat nota rujukan untuk siri ke-24 pada malam ini. Bagi sesiapa yang belum lagi menerima nota rujukan, tuan-tuan dan puan boleh ambil nota ini pada link Google Drive yang ada saya letakkan di ruangan chat, di Zoom ataupun di bahagian komen di FB Academy Tadabbur Malaysia. Saya harap suara saya tuan-tuan boleh jelas kerana hujan sekarang, hujan, rahmat Allah Ta'ala turun. Okey, tuan-tuan, saya mohon maklum balas, suara saya jelas? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Jelas, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik, kita akan sambung pada malam ini peristiwa yang berikutnya yang berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Sebelum kita masuk kepada kronologi, izinkan saya mengingatkan bahawasanya kita masih lagi pada malam ini berada pada fasa yang ketiga daripada 6 fasa yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Fasa ketiga bermakna masih lagi kisah Nabi Allah Musa berada di zaman Firaun, masih lagi bersama dengan Firaun, yang mana fasa 3 ini dia akan tamat, dia akan selesai apabila Firaun itu dia telah mati diazab oleh Allah Azza wa Jalla pada peristiwa pembelahan laut.
Selepas peristiwa Firaun itu selesai, baru kita akan berpindah kepada fasa yang keempat. Secara terperincinya, pada minggu yang lepas dan pada 2 minggu lepas juga, kita telah menyebutkan bahawa negeri Mesir telah dilanda musim kemarau dan juga telah berlaku kekurangan buah-buahan serta bumi Mesir telah ditimpa dengan azab-azab yang lain. Kita telah sebut ada 7 ayat ataupun ada 7 tanda yang Allah telah datangkan kepada bumi Mesir. Yang 7 tanda ini merupakan tanda yang menunjukkan bahawa Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam adalah seorang rasul. Namun begitu, Firaun dengan pembesar-pembesar Firaun tidak mengambil pengajaran. Bahkan Firaun telah memperbodohkan kaumnya dan mempelekehkan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Allah Musa pada peringkat ini, Nabi Allah Musa mempertahankan kebenarannya dengan penuh keberanian. Ini telah kita ulas pada siri yang ke-23 pada minggu yang lepas. Bagaimana Nabi Musa mempertahankan dirinya dan bagaimana yang dia kata kepada Firaun, itu pada siri pada minggu lepas. Kemudian Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ini tidak membiarkan Firaun itu dan ketua-ketua mereka ini hidup dalam keadaan takbur, hidup dalam keadaan melakukan kerosakan. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Allah Musa dan Allah menitipkan beberapa pesanan kepada Nabi Allah Musa dan kepada Nabi Allah Harun alaihi wassalatu wassalam. Jadi pada malam ini, apakah peristiwa yang seterusnya berlaku? Siri yang ke-24 ini, kita akan membincangkan tentang kebinasaan Qarun. Maknanya, sambungan ceritanya selepas doa Nabi Allah Musa tu Allah Ta'ala perkenankan, maka cerita berikutnya adalah cerita tentang Qarun. Siapa itu Qarun? Kenapa Qarun itu Allah binasakan? InsyaAllah siri 24 pada malam ini kita akan ceritakan secara ringkas, tapi insyaAllah boleh faham cerita tentang wataknya Qarun. Sebelum kita pergi kepada surah rujukan berkaitan dengan Qarun, izinkan saya menjelaskan bahawasanya kalau kita rujuk dalam beberapa kitab-kitab yang menyebut kisah Nabi Allah Musa ni, mungkin tuan-tuan dan puan-puan nampak ataupun dapati berbeza susunan tentang watak Qarun. Maksud saya adalah ada setengah kitab-kitab yang lain meletakkan watak Qarun ni, cerita pasal Qarun ni setelah Firaun Allah Ta'ala tenggelamkan dia. Maksudnya watak Qarun ni dia terletak dalam fasa ni. Dalam fasa dakwah kepada Bani Israel. Maknanya watak Qarun ni dia berada pada fasa yang keempat. Tetapi saya merujuk kepada kajian yang dibuat oleh Syekh, yang dibuat oleh Profesor Dr. Salah Al-Khalidi dalam Al-Qasasul Qurani. Beliau lebih memilih untuk meletakkan watak Qarun ini sebelum kematian Firaun. Walaupun dalam kitab-kitab lain kata
watak Qarun ni dia berada pada watak waktu Nabi Allah Musa dia berdakwah kepada Bani Israel. Sedangkan kita dah kata tadi, fasa keempat ini sudah tidak ada lagi watak Firaun. Maknanya Firaun dah mati. Okey. Tetapi pendekatan yang kita gunakan, yang saya gunakan, merujuk kepada kajian Dr. Salah Al-Khalidi, beliau mengatakan watak Qarun ini, ia berada pada fasa yang ketiga, iaitu masih lagi cerita watak Qarun ni masa dia dekat Mesir lagi. Maksudnya, waktu Firaun masih lagi hidup. Jadi itu saya bagi tahu awal-awal kepada tuan-tuan dan puan-puan, supaya kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab-kitab yang lain, ataupun tuan-tuan pernah mengikuti pengisian tentang kisah Nabi Allah Musa ni, mungkin ada perbezaan daripada apa yang saya bentangkan pada malam ini. Tidaklah kita katakan ia muktamad mesti fasa 3, wallahu ta'alam. Ia hanyalah ijtihad di kalangan para ulama yang membuat kajian. Baik, kita lihat siapakah itu Qarun. Untuk kita tahu siapakah itu Qarun, kita kena rujuk sumber dia dulu. Sumber cerita tentang Qarun ada 3 surah. Surah yang pertama adalah surah utama, adalah Suratul Qasas. Surah yang ke-28, ayat 76 sehingga ayat nombor 83. Itu surah utama. Maknanya kalau nak tahu kisah Qarun, surah utama, rujukan utama berada pada Suratul Qasas. Ayat 76 sampai 83. Surah yang kedua, perlu juga untuk dirujuk, cerita tentang Qarun ini adalah surah Al-Ankabut, surah selepas surah Al-Qasas. Kalau surah Al-Qasas, surah nombor 29, surah Al-Ankabut, surah selepas dia. Pada ayat 39 dan 40 saja. Maknanya 2 ayat saja. Cerita tentang Qarun dalam suratul Al-Ankabut. Satu lagi surah. Dia ada 3 surah. Satu lagi surah yang perlu juga rujuk kisah Qarun ni adalah di dalam surah Ghafir. Surah Ghafir, surah nombor 40, 2 ayat juga. Ayat 23 dan ayat nombor 24. Kenapa nota siri 24 tidak ada memuatkan atau diletakkan surah Ghafir ayat nombor 23-24 di dalam tajuk kisah kebinasaan Qarun? Jawapannya adalah sebenarnya maklumat itu, maksudnya maklumat tu maknanya surah Ghafir ayat nombor 23 dengan 24, kisah Qarun ni sebenarnya telah dibaca. Telah pun kita lalui maklumat itu. Tapi kita tidaklah fokus pasal Qarun. Tapi kita fokus cerita tentang dakwah Nabi Allah Musa kepada pembesar Firaun. Siapa mesti ingat siri yang keberapa maklumat tersebut? Okey, tapi tak apa. Kita jimatkan waktu, jawapannya ia berada pada siri yang ke-21. Nanti buka balik nota, siri 21, tuan-tuan akan jumpa surah Ghafir, ayat 23 dan 24, ketika mana kita menyebutkan tentang Nabi Allah Musa
dia telah menyampaikan dakwah, dia telah bertemu dengan pembesar-pembesar Firaun yang 3 ni. Dia jumpa pembesar-pembesar Firaun yang nama yang terkenal adalah Qarun, dan diletakkan nama Haman dan diletakkan nama Qarun. Okey, tapi Qarun ni dia grup Firaun ke? Atau dia daripada kaum Nabi Allah Musa? Tetapi kenapa nama dia berada sekali diletakkan dengan Haman dalam surah Ghafir? Okey, nanti saya tunjukkan ayat dia. Tetapi jangan bimbang. Okey, maklumat tu ada. Tapi boleh tulis awal-awal. Nak tahu kisah Qarun pada 3 surah. Surah Al-Qasas, Surah Al-Ankabut dan Surah Ghafir. Tetapi yang paling utama, dia berada pada Surah Al-Qasas. Walaupun Surah Qasas surah utama, jangan diabaikan, jangan ditinggalkan Surah Al-Ankabut dan Surah Ghafir. Okey, jelas saudara perempuan? Suara saya tuan boleh dengar dengan baik? Boleh dengar dengan baik tak? Dengar Ustaz. Dengar tak juga bunyi hujan-hujan yang turun? Tak dengar. Oh, tak dengar ya? Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Okey. Kita teruskan. Perlahan-lahan malam ni kita juga belajar pasal Qarun. Okey. Kita rujuk surah Al-Qasas. Okey. Ayat 76 sehingga 83 ni boleh dijumpai pada muka surat 394 sehingga muka surat 395 di dalam Quran. Okey. Kita mulakan dengan ayat nombor 76. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qarun. Kita jumpa tentang apa? Nama Qarun. Kita orang Melayu namakan harta karun. Sebenarnya harta Qarun. Sebutan betul adalah huruf Qaf. Qarun, ya. Qarun. Okey. Allah kata, Inna Qarun. Sesungguhnya Qarun. Okey. Kalau tuan-tuan nak catat, berapa kali Allah sebut nama Qarun di dalam Al-Quran? Ada 4. 4 kali sahaja Allah menyebut nama perkataan Qarun. 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 Ada 4. Okey, ayat 76 kita jumpa sekali. Allah kata apa? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun, dia adalah daripada kaum Musa. Ini jawapan dia. Walaupun nama Qarun Allah ada letakkan sekali bersama dengan menyebut nama Haman, nanti kita akan rujuk dalam surah Ghafir, bukan membawa maksud Qarun itu adalah orang Qibti. Maksudnya dia adalah penduduk asal Mesir. Dia adalah kaum Firaun. Tak. Qarun merujuk kepada ayat ni, Tuhan kata apa? Dia adalah min qaumi Musa. Dia adalah daripada kaum Musa. Maknanya, Qarun adalah Bani Israel. Maknanya, Qarun, dia adalah Bani Israel. Tapi bezanya Qarun ni, dia tidak diperhambakan. Dia tidak dijadikan sebagai khadam seperti Bani Israel yang lain. Walaupun Qarun dia Bani Israel, tapi dia ada wang yang banyak. Maka kedudukan wang ringgit dia itulah, harta yang dia ada itulah, menyebabkan ia menjadi orang kuat kepada Firaun.
Okey, maknanya sumber keuangan Firaun boleh dikuatkan, boleh dikaitkan juga dengan Qarun. Walaupun Quran tak sebut secara jelas, tetapi Qarun adalah pembesar Firaun. Kenapa Firaun nak jadikan Qarun sebagai orang kuat dia? Sedangkan dia Bani Israel. Secara tidak langsung boleh kita fahamkan kerana Qarun orang yang ada harta yang banyak. Dia tak seperti Haman. Haman wataknya bukan pada harta, tapi pada penasihat, pada orang kanan kepada Firaun. Okey. Tetapi Allah kata, walaupun dia daripada kaum Musa, Firaun ni dia jadi apa? Fabagha alaihim. Dia telah berlaku sombong dan dia telah berlaku zalim. Bagha ni maknanya dia seorang yang melampaui batas. Walaupun dia kaum Musa, walaupun dia Bani Israel, tapi dia seorang yang bagha ni yang sombong dan zalim kepada Bani Israel. Maknanya dia tu sendiri, walaupun dia Bani Israel, dia juga melakukan kezaliman kepada Bani Israel. Sebab apa? Sebab dia orang kuat Firaun. Firaun kan buat zalim kepada Bani Israel, memperhambakan Bani Israel, membunuh anak-anak lelaki Bani Israel, meninggalkan anak-anak perempuan Bani Israel. Maknanya Qarun ni, dia termasuk kejahatan dia telah menindas, dia juga telah berlaku zalim kepada kaum dia sendiri, iaitu Bani Israel. Bahkan Qarun ni, dia sendiri, Qarun ni tidak beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Macam mana kita nak tahu dia tak beriman kepada Nabi Musa? Walaupun dia sendiri adalah kaum Nabi Allah Musa. Jawapannya, kita kena rujuk dalam surah Ghafir ayat nombor 23 dan 24 yang saya sebut tadi tu. Okey, kita terus pergi tengok nota siri 21. Kisah Nabi Allah Musa. Kita tengok saya ulang balik semua. Tak apa, pelan-pelan. Okey, ini siri 21. Okey. Kita tengok dekat surah Ghafir. Takut di siri 20 ke 21. Dia macam 19, 20 macam tu lah. Kejap saya tengok balik semula. Kadang saya pun tak teringat juga tuan-puan. Kejap, 22 bukan. Dia si 20. Maafkan saya, rasa 20. Kejap. Okey. Siri 20. Kejap Ya, saya rasa siri 20. Okey, kat sini sekejap. Perlahan-lahan kita belajar. Tak perlu terkejap-kejap. Okey. Okey, ini jawapan dia. Maafkan saya, siri 20. Maafkan saya, siri yang ke-20. Okey, tengok. Siri 20. Okey, surah Ghafir Surah Ghafir. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dekat ayat nombor 23-24, ini kita nak cari jawapan. Qarun ni dia beriman tak kepada Nabi Musa? Kalau kita rujuk dalam surah Ghafir, ni surah Ghafir, ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan bukti yang jelas nyata. Okey. Kepada siapa? Ila Fir'aun wa Haman wa Qarun. Nabi Allah Musa, dia pergi jumpa Fir'aun, jumpa Haman
Dan di sini disebut nama Qarun. Di sini kita jumpa nama Qarun. Allah kata tiga-tiga manusia ni, Fir'aun, Haman, Qarun, mereka mengatakan apa? Faqalu, mereka berkata, sahirun kadzabun. Mereka kata, dia ni, Musa ni, seorang ahli sihir. Dan dia ini juga seorang pendusta. Dah lah ahli sihir. Memang kaki penipulah Musa ni. Dia kata. Siapa yang kata ni? Fir'aun, Haman, termasuk Qarun. Maknanya ayat nombor 23-24 surah Ghafir membuktikan bahawasanya Qarun itu dia tidak beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Dia menjadi geng kepada Fir'aun. Bahkan dia telah melakukan kezaliman, menindas Bani Israel, kaum dia sendiri. Tuan-tuan, watak macam Qarun ni masih boleh ada. Kan? Orang dah tak kisah dah. Bangsa dia ke, apa ke, keturunan dia ke, janji dia boleh hidup. Orang ni, kalau dia ada kepentingan peribadi, dia tak kisah dah. Dia dah tak ambil kisah dah. Kaum dia ke, saudara dia ke, bangsa dia ke, janji dia boleh survive. Itulah Qarun. Okey. Sekarang kita sambung lagi cerita dia. Ya, saya patah balik siri ke-20, 24. Okey. Perlahan Okey. Qarun ni Allah Ta'ala kata, وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. Okay, Allah kata, dan kami telah mengurniakannya, iaitu Qarun, minal kunuz. Kunuz maknanya pelbagai jenis harta kekayaan. Perkataan kunuz. Kunuz ni tuan-tuan, Allah gunakan di dalam Al-Quran. Okey, diterjemahkan pelbagai jenis kekayaan, betul. Sekejap saya padam sekejap. Saya tersengit sikit. Okey, kunuz. Lepas tu pelbagai jenis kekayaan. Okey. Qarun ni, Allah bagi kat dia kunuz. Kunuz ni tuan-tuan, Allah gunakan 2 kali je dalam Quran. Ada 2 kali Allah menggunakan perkataan Al-Kunuz. Kunuz di dalam Al-Quran yang Allah gunakan kedua-dua ini adalah dalam bentuk mencela. Bukan Allah puji, tapi Allah mencela. Perkataan Al-Kunuz di dalam Al-Quran yang bermakna harta yang banyak. Banyak harta dia. Allah Ta'ala gunakan 2 kali je dalam Quran. Yang kedua-dua tempat ini adalah bukan untuk memuji, tetapi sebenarnya adalah untuk Allah Ta'ala tidak suka, nak menunjukkan bahawa celaan Allah kepada orang ini yang dia dapat Al-Qudus. Kalau ditanya tempat kedua yang mana menggunakan perkataan Al-Kunuz, satu, Kunuz digunakan kepada cerita Qarun. Okey, Qarun. Yang kedua, petan tulis. Sebab tadi ada nota. Perkataan Al-Kunuz Allah gunakan kepada Fir'aun. Bukan Qarun saja dapat Al-Kunuz. Sebenarnya Fir'aun itu pun Allah menyebutkan dia juga dapat Al-Kunuz. Tentang Fir'aun, Allah beri kepadanya Al-Kunuz berada dalam surah Syu'ara.
Tulis. Surah Asy-Syu'ara ayat 57. Kalau tengok ayat dia 58 lah, 58. Ayat nombor 58 dalam surah Asy-Syu'ara. Tuan-tuan akan jumpa perkataan wa kunuz. Dia merujuk kepada Fir'aun. Maknanya, dua manusia yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yang dia ini ada Al-Kunuz. Kunuz ni maknanya pelbagai jenis harta kekayaan. Banyak harta dia. Pertama adalah Qarun, yang kedua adalah pada Fir'aun. Okey, jelas. Okey, kita lanjutkan lagi. Apa sebenarnya Al-Kunuz ataupun harta yang dimiliki oleh Qarun ni? Secara spesifik, saya tak ada jawapan dia. Dia ada apa harta banyak ni? Adakah dia ada istana yang besar, ataupun dia ada emas yang banyak, ataupun spesifiknya wallahu ta'ala a'lam. Tapi Allah guna Al-Kunuz saja. Tetapi yang pasti, Qarun dia ada rumah. Nanti kita akan sebut nanti tentang rumah dia nanti. Okey. Cuma ayat 76 Allah nak cerita kunuznya Qarun ni. Allah kata inna mafatihahu. Allah kata yang anak-anak kuncinya. Di sini diterjemah mafatihah. Mafatihah, ada yang menterjemahkan dia adalah anak-anak kuncinya. Maknanya Fir'aun ni, kalau nak tengok harta dia, anak-anak kunci dia, kunci yang nak buka kotak harta tu, peti simpanan harta tu. Tu ada terjemah dia sebagai anak-anak kunci. Tetapi yang tepat, kata Dr. Salah, mafatih ni bukan pada kunci tu, tapi tempat simpan harta tu. Ada beza tak? Tempat simpan harta, macam kalau macam kita, kalau macam kita tempat simpan harta mungkin dalam kotak besi, mungkin dalam peti besi tu. Peti besi tu simpan dalam kotak besi ke? Itulah sebenarnya mafatih yang lebih tepat. Bukan anak kunci yang nak buka peti tu. Bukan anak kunci yang nak buka tempat simpan harta tu. Bukan. Tapi mafatih ni adalah tempat nak menyimpan harta-harta Qarun. Panjanglah perbahasan dia. Tapi ada menterjemah dia anak kunci, tapi ada menterjemah bukan anak kunci, tapi tempat simpan harta tu sendiri. Okey. Yang mana tempat simpan harta Qarun ni, walaupun dekat terjemah saya terjemah anak-anak kunci dia, tetapi tempat simpan harta Qarun ni latanu bil usbah, menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebahagian orang yang ulil quwwah. Usbah merujuk kepada bilangan beberapa orang. Kalau kita tengok dalam kisah adik-beradik Nabi Allah Yusuf, ada guna perkataan usbah. 10 orang macam itu. Maknanya bukan seorang, tapi perlukan ramai. Ramai apa? Kita tengok ya, anak-anak kuncinya menjadi beban yang sangat berat untuk dipikul oleh sebahagian orang. Sebahagian orang tu adalah usbah. Yang orang tadi, orang yang macam mana? Ulil quwwah. Orang yang kuat. Itu yang dibincangkan. Anak kunci dia saja perlu dipegang oleh orang yang kuat. Maksudnya,
kalau kita ambil usbah tu 10 orang, perlukan 10 orang yang badannya sadar-sadar. Yang gagah-gagah baru boleh pegang anak kunci dia. Nak kata macam, besarnya anak kunci dia, beratnya kan? Itu yang para ulama mengatakan, yang tepatnya mafatihahu ni, mafatih kat sini, adalah bekas tempat nak simpan. Contohnya kalau nak simpan emas, nak simpan gelang, nak simpan duit kan. So tempat nak simpan harta tu sebenarnya mafatih. Yang kalau nak angkat tu, memerlukan 10 orang yang ada kekuatan. Okey, tapi kalau anak kunci saja 10 orang bawa, macam mana tu? Kan nampak macam, tak mustahil lah kan? Tapi al-maklumnya adalah tempat simpan harta tu. Okey, tak apa. Jelas Kita dapati, Masya Allah. Dan Allah guna al-kunus. Harta dia banyak. Lepas tu pula, tempat simpan harta tu saja, kalau nak angkat peti tu, nak bawa dia, nak perlukan usbah. Usbah ni, kalau kita ambil kisah Nabi Allah, adik-beradik Nabi Allah Yusuf tu kan, dia cakap dekat bapak dia, kami ni usbah, kami ni ramai. Maknanya dalam contoh jalan kira 10 orang. Tapi memerlukan kekuatan. Masya Allah, macam mana angkat tu? Berat dia harta dia. Lepas tu, إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ. Ketika kaumnya berkata kepadanya. Okey. Maknanya, Sekejap. Okey. Maknanya, Qarun ni, dia adalah Bani Israel. Tapi dia zalim kan. Nindas dia. Sombong dia. Maka, dalam Bani Israel itu sendiri, ada kawan-kawan dia. Maksudnya, kaum dia. Daripada Bani Israel, menegur Qarun ni. Tegur dia. Bagi nasihat pada dia. Apa nasihat mereka kepadanya? Nombor 1, mereka mengatakan, la tafrah. Dia kata apa? Nasihat pertama, dia kata apa? Dia kata, kalau kita baca pada ayat ni, kaum dia kata, janganlah engkau, tafrah ni sebenarnya macam bermegah-megah. Janganlah kau happy sangat, dia kata. La tafrah ni maksudnya, janganlah kau gembira sangat. Janganlah kau, dekat sini dia terjemah bermegah-megah. Betul lah, dia ada kaitan dengan bermegah-megah tu. Tapi la tafrah ni, kalau kita terjemah dia secara literal, maksudnya janganlah engkau rasa macam gembira sangat, suka sangat, dia kata. Inna Allah la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang bergembira, yang terlalu suka. Tapi dekat sini tulis bermegah-megah lah, supaya orang tak salah faham. Sebab kalau diterjemah janganlah engkau happy, janganlah kau gembira sangat, nanti akan menyebabkan, takkan kita tak boleh nak gembira? Kan sebab ayat ni kata, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang farihin, orang yang bergembira. Itu nama farah. Farah ni gembira. Kan, farah. Okey. Jadi, diterjemahkan kisah Fir'aun ni kepada bermegah-megah. Tapi sebenarnya dikaitkan dengan gembira. Okey. Tuan-tuan jangan salah faham. Okey. Tidak semua kita melahirkan rasa gembira, rasa happy. Okey. Itu Allah Ta'ala tak suka. Tak. Tetapi dalam watak Qarun, Allah tak suka dia. Dia terlalu gembira dia tu, suka yang bawa dia kepada kesombongan. Tapi kalau kita gembira, kita suka dengan pemberian Tuhan yang bukan untuk kita nak bermegah-megah, bukan nak nunjuk kesombongan, tapi kita gembira dengan pemberian Allah Ta'ala tu, gembira macam tu, tak apa.
Bahkan Allah suka lagi. Okey, nak tahu contoh ayat lain lah. Kita tulis ya, saya bagikan contoh tentang ayat lain di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala suka pun sebenarnya kalau kita menunjukkan, menzahirkan kegembiraan kalau kita dapat sesuatu yang Allah beri. Kita tulis surah Yunus, surah Yunus ayat nombor 58. Surah Yunus ayat nombor 58. Kita akan jumpa perkataan fabidzalika falyafrahu. Okey, tu saya sebut ringkas saja sebab kita bukan nak masuk kepada ibrah dia. Tapi saya nak kena cerita kisah dulu Lepas tu kalau saya masuk cerita ibrah dia, pengajaran terus, nanti dia akan drag masa, dia akan cerita ni dia akan macam dia agak lambat dia bergerak penceritaan tersebut lah. Jadi saya sebut dulu penceritaan dia, nanti kita cari ruang untuk bincang pengajaran daripada kisah Qarun. Okey, ini adalah nasihat pertama daripada kaumnya kepada Firaun. Kita terus ayat nombor 77. Kaum dia ni menasihati yang kedua kepada siapa? Kepada Firaun. Nasihat mereka yang kepada Qarun, maafkan saya, kepada Qarun. Kaum Qarun ataupun Bani Israel ni, mereka menasihati kedua kepada Qarun. Mereka mengatakan wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Okey. Kaum Qarun cakap, dan carilah pada apa-apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada engkau akan kebahagiaan hari akhirat. Ini pesanan kedua. Boleh tulis dekat nota tu, dekat ayat tu. Ini adalah pesanan yang kedua sahabat-sahabat kaum Qarun kepada Qarun. Mereka kata apa? Mereka kata dekat Qarun, kau ni Qarun, sepatutnya gunakan Al-Kunuz tu, kekayaan yang kau ada tu, harta kau yang banyak tu yang Allah beri kepada kau, sepatutnya kau gunakan harta tu untuk kehidupan akhirat kau. Maksudnya harta Allah bagi pada kau, kau sepatutnya gunakan harta tu untuk fikir akhirat. Fikir kehidupan akhirat tu. Guna harta yang kau ada tu sepatutnya guna untuk fikir akhirat, bekalan dekat akhirat. Tak jelas? Itu pesanan yang kedua. Pesanan yang ketiga adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Pesanan ketiga, mereka mengatakan kepada Qarun, apa dia? Mereka kata, dan janganlah engkau lupakan bahagianmu daripada dunia ini. Maknanya, bukanlah semua harta yang Allah beri kepada Qarun gunakan 100% untuk dia akhirat terus. Maknanya dia tak gunakan duit itu untuk dia rasa untuk beli makan sedap sikit ke, beli kenderaan yang selesa ke. Maksudnya jangan lupakan dunia juga. Maksudnya daripada harta kau ada tu Qarun, sebahagian daripadanya, maksudnya daripada harta ada tu, kau janganlah lupa untuk nikmati dia. Gunalah harta tu untuk habuan dunia kau. Walaupun mereka pesan yang kedua tadi, sepatutnya harta kau ada ni kau gunakan untuk bekalan akhirat. Bukan akhirat je semua, macam nak sedekah semua harta. Tak payahlah kita nak makan sedap-sedap, tak payahlah kita nak untuk habuan dunia, tak. Quran tak macam tu. Ni sudah masuk pada ibrah dah. Tapi tak apa, nanti kita ulang pasal ibrah tu. Tapi kita nak tengok bahawa
ada keseimbangan. Akhirat dulu kena dipikirkan, tapi jangan lupa dunianya. Maksudnya, janganlah semua wang kita ada, wang ringgit ada tu, korun ada, macam dia nak sedekah saja. Tak perlulah untuk dia, macam saya sebut tadi itulah. Mungkin korun ni dia nak apa, contohnya dia nak beli kenderaan yang agak selesa. Dia boleh gunakan. Bukan semua wang itu digunakan untuk, maksudnya sampai tak ada langsung untuk dapat mengecapi nikmat dunia itu. Tak. Okey, itu ketiga. Pesanan yang keempat, mereka pesan kepada Qarun adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Okey, pesanan yang keempat, kaum Qarun kepada Qarun adalah berbuat baiklah, berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Maknanya pesanan keempat ni, Qarun dinasihatkan oleh kawan-kawannya bahawasanya dah Allah beri pada engkau harta tu, engkau buat baiklah pula kepada Allah. Buat baik kepada Allah ni maknanya apa? Buatlah apa yang Allah suka dengan harta tu. Nak sedekah ke, kan? Nak tolong orang-orang miskin lain ke. Sebab apa? Sebab Allah dah buat ihsan kepada engkau, beri kau harta yang banyak. Maka engkau buatlah ihsan pula kepada Allah. Kepada Allah, ihsan pada Allah tu maksudnya buat apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan Allah Ta'ala sukai. Bukan kepada Allah Ta'ala saja. Contohnya ada harta banyak, okey, buatlah ibadat kurban, contoh. Ataupun ada harta banyak, tolonglah, bantu orang-orang dalam kesukahan. Itu termasuk dalam berbuat ihsan. Okey. Yang kelima, mereka pesan kepada Qarun. Yang kelima, mereka pesan apa? Mereka pesan wala tabghil fasada fil ardi. Mereka kata, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Maksud dia, jangan kau gunakan harta itu untuk engkau melakukan dosa di muka bumi. Jangan kau zalim pada orang. Jangan kau melakukan kerosakan pada orang. Maknanya gunakan harta tu untuk apa? Untuk tindas orang ke? Guna harta tu untuk apa? Untuk aniaya orang ke? Tipu orang ke? Jangan kau melakukan dengan harta itu kefasadan di muka bumi. Kerosakan di muka bumi. Dan pesanan mereka yang keenam, mereka mengatakan bahawasanya, mereka mengatakan bahawa innallaha la yuhibbul mufsidin. Mereka mengatakan, yang keenam ni, mereka mengatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan, kefasadan. Dan Qarun ni memang terkenal, kan, sebab kita dah sebut tadi, kan, Qarun di kalangan pembesar Firaun yang tak nak beriman kepada Musa. Lepas tu dia fabagha alaihim. Dia juga termasuk dalam orang yang menindas, menzalimi kaum dia sendiri. Dia jadi geng kepada Firaun. Jadi kaum dia pesan dengan 6 pesanan. Okey, yang pertama tadi apa? Jangan engkau tafrah. Jangan kau gembira sangat dengan harta yang kau ada tu sehingga kau nak bermegah-megah. Macam kita sebut tentang istidraj lah, kita masih ingat.
pada minggu lepas kan kita sebut tentang istidraj. Maksud dia, kita jangan ingat Allah beri kita harta, Allah beri kita pangkat, Allah bagi kita kedudukan, tandanya Allah Ta'ala redha kepada kita. Bukan tandanya Allah Ta'ala suka kepada kita. Entah-entah Allah beri kita harta banyak, Allah beri kita pangkat yang banyak, pangkat yang tinggi, sebenarnya adalah untuk menjahanamkan kita. Menjahanamkan kita tu dalam istilah istidraj. Menyebabkan kita lupa. Menyebabkan kita jauh dengan Allah. Sebab tu kita jangan, sebab tu kaum dia cakap, kau jangan gembiralah, wahai Qarun. Sebab harta tu boleh jadi manusia terpedaya. Boleh menjadi manusia itu lupa daratan, lupa asal usul. Okey. Lepas tu yang kedua kita dah sebut. Sampailah yang ke-6. Adakah Firaun, adakah Qarun dia ambil cakna, dia dengar tak nasihat kaum dia? Kalau dia tak dengar nasihat kaum dia nak buat apa? Okay. Kita tengok pada ayat yang 78. Qarun berkata, qala, dia berkata, maknanya Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan kepandaian yang ada padaku. Qarun, dia terlupa bahawasanya yang beri harta kepada dia itu adalah Allah. Seperti mana kaum dia ingatkan kepada dia. Tapi Qarun jawab apa? Ayat dia ni seolah mengatakan, aku memang patut dapat. Aku memang berhak dapat. Kan? Inilah hasil usaha aku. Inilah kepandaian aku. Ayat Qarun ni banyak juga akhir zaman orang gunakan. Dia cakap apa? Inilah hasil usaha aku kerja keras. Inilah usaha aku buat, usaha aku pandai cari klien. Inilah pandai aku memujuk. Inilah sekian-sekian dia kata. Kita tak nak ucapan Qarun ini diulang oleh kita. Sepatutnya kita kena guna apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kita dah ulas dah tentang bab syukur tu. Sepatutnya kita kena kata apa? Semua harta aku ada ni, semuanya adalah pemberian Allah. Kurniaan dari Allah. Kalau bukan sebab dari Allah, tentu aku tak dapat. Sebab kita pandai macam mana sekalipun, kita rajin macam mana sekalipun, kalau bukan atas izin Allah, kita tak dapat. Sebab apa tau? Bukanlah kita nak mengatakan bahawasanya tak perlu usaha, tak perlu jadi pandai. Tak. Cuba tanya. Otak kita tu siapa bagi? Kau boleh berfikir tu siapa bagi? Kau yang berusaha, kita kata aku bekerja keras lah, siang malam pagi petang ni. Kan? Kita tanya, yang bagi tenaga kau tu siapa? Yang bagi kau boleh buat kerja sampai malam tu siapa? Sebab tu tidak ada sedikit pun dari kita sebenarnya. Ia adalah dari Allah. Tapi Qarun ni dia, hati dia memang dah teruk dah. Sehingga dia mengatakan dia layak dapat. Tu dia kata apa? Sebab aku pandai. Dia kata. Maknanya dia nak mengatakan bahawa dia memang berhak dan layak dapat. Lepas tu,
Allah Ta'ala bagi tahu. Allah mengkhabarkan tentang watak Qarun ni. Allah mengatakan, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a. Allah mengatakan, ayat ni bukan ayat ucapan daripada kaum-kaum dia tadi tu, tapi Allah selitkan pada ucapan Qarun ni. Allah nak menyedarkan dengan Allah mengatakan, apakah dia tidak tahu bahawa Allah telah membinasakan sebelum Qarun ni dari umat-umat yang lalu, yang mana umat-umat yang telah Allah binasakan sebelum Qarun ni lebih kuat daripada Qarun dan lebih banyak mereka mengumpulkan harta. Maknanya bukan Qarun je yang kaya. Sebenarnya ramai lagi. Bahkan lebih kuat daripada Qarun, bahkan lebih banyak mengumpulkan harta. Tetapi mereka ni tak selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu Allah mengatakan, wala yus'alu an zunubihimul mujrimun. Dan ingatlah, orang yang berdosa tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maksudnya kalau Allah nak azab mereka ni, dah memang mereka berdosa, maka mereka akan dikenakan azab. Sebab mereka tahu tentang dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian apa lagi berlaku? Ayat nombor 79. Qarun, dia bukan nak insaf. Bahkan dia semakin naik tocang dia. Dia semakin sombong. Dia buat apa? Dia tunjukkan harta dia pada hari itu. Tuhan kata apa? فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Maka Qarun keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya. Fi zinatih, dengan kemegahannya. Dia tunjuklah pada orang apa harta dia ada. Viral, tunjukkan. Nasib baik zaman Qarun ni tak ada media untuk diviralkan. Orang sekarang kan suka menunjuk apa harta yang dia ada. Tapi ingat ya, kita tidak boleh nilai orang tu sombong ke apa, tak. Mungkin dia nak kata, mungkin dia ada sudut lain. Tapi zaman sekarang kan zaman orang nak, semua benda nak tayang. Termasuk ada harta. Okey. Jadi Qarun ni, satu hari tu dia keluar, dia tunjukkan. Ala qaumi, dia keluar kepada kaumnya dengan kemegahan. Zinati. Cuma, saya tidak ada maklumat apa maksud zinatihi ni. Kemegahannya dia tunjuk apa? Dia tunjuk kereta dia ke? Dia tunjuk kenderaan dia ke? Dia tunjuk emas dia ke? Allah Ta'ala tidak ceritakan. Tapi sudah pasti sesuatu yang boleh menyebabkan orang akan terpaku. Kenapa kita macam tu? Kita kata macam tu sebab sekejap lagi kita akan jumpa ada orang yang tengok, dia kata dia terpaku, kaget dia tengok kemegahan Firaun tu, zinati Firaun tu, Qarun. Okey, selesai ya? Okey. Lepas tu, lepas Qarun tu dia tayangkan kemegahan dia, dia tunjukkan harta dia tu. Lepas tu ada orang dalam Bani Israel tu dia jadi macam tu. Okey, ni kumpulan pertama. Okey, ini kumpulan nombor 1, K1. K1 tu maksudnya kumpulan Bani Israel yang dia rasa, dia kata, oh my God. Dia kata, wow. Dia tengok Firaun kan. Dia kata, qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya. Allah sebut, orang yang semata-mata inginkan kesenangan hidup di dunia. Maknanya Allah kata orang yang materialistik. Dia fikir dunia je. Mereka ni
apabila nampak Qarun tu, mereka kata apa? Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Mereka kata, alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan ataupun kalau kita macam Qarun ni kan. Ni kumpulan pertama. Maknanya yang Qarun tayang tu, bukan benda yang biasa-biasa. Dia tayang kan. Macam kita lah ada orang komen. Duduk tayang dekat FB tu, tayang kat Instagram tu, tayang ada je orang yang kumpulan tu. Jadi kumpulan pertama ni yang Allah kata mereka ni watak dia siapa? Watak yang orang yang memang memikirkan tentang kesenangan hidup di dunia saja. Sebab diorang tahu Qarun tak beriman kepada Nabi Musa. Diorang tahu Qarun telah menganiaya orang. Tapi mereka tak nampak yang kejahatan Qarun tu. Tapi yang dinampak yang Qarun sedang pakai, yang Qarun sedang tunjuk tadi. Itu Allah kata mereka yang nampak kesenangan hidup di dunia. Mereka kata, alangkah baiknya kalau kita dapat kekayaan sama seperti yang Allah beri kepada Qarun kan. Yang Qarun dapat ni kan. Lepas tu mereka kata apa? Innahu ladhu hadzin azim. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat bernasib baik. Ramai orang kata, bertuah dia kan? Bertuah dia kan? Anak jutawan kan? Bertuah dia. Dapat keluarga kerabat yang kaya-kaya ni. Itulah perkataan ladhu hadzin azim. Tapi adakah itu bertuah yang sebenar-benarnya di dalam agama? Maka yang mana kaum Qarun cakap kepada Qarun tu kan, dia kata wow, bestnya kalau kita dapat atau jadi seperti Qarun yang dapat semua benda ni, sangat bertuah Qarun ni, dia kata apa nasib baik Qarun. Itu kumpulan pertama kan? Sebab kita selalu nampak yang apa yang dipaparkan. Okay. Itu memang sudah ada pada zaman dulu lagi. Okay. Memang orang lebih nampak benda yang material dia semata-mata. Okay. Kemudian kita pergi yang kedua. Yang kedua, kumpulan kedua pula. Kumpulan kedua ni dia cakap, grup yang kedua pula cakap, mereka ni siapa? وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, dan orang yang diberi ilmu berkata pula. Kumpulan kedua ni Allah Ta'ala kata, kumpulan yang dia tahu beza baik buruk, orang yang kenal erti dunia ni apa, hakikat dia, akhirat ni apa, Allah panggil mereka ni orang yang diberi ilmu. Mereka ni kata apa ketika nampak Qarun tu tayang harta dia tu? Mereka kata apa? Wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Dia kata, janganlah kamu berkata macam tu. Maknanya kumpulan kedua ni dia tegur kumpulan-kumpulan yang pertama tadi. Yang korang takjub sangat, yang korang ada cita-cita nak jadi macam Qarun tu, korang tak patut cakap macam tu, tak patut jadi macam tu. Tapi yang patutnya mereka bangga tentang apa? Apa yang mereka nak cari sebenarnya? Mereka kata, sawabullahi khair. Pahala daripada Allah tu lebih baik. Maknanya, bukan kita nak kejar nama, bukan kita nak kejar popular, bukan kita nak kejar puji, bukan kita semua tu. Tapi yang kita nak yang sangat berharga, lebih baik daripada apa yang Qarun tayangkan tu, lebih baik kalau kita dapat pahala dari Allah. Dapat pahala dari Allah lebih baik daripada apa yang kamu tayangkan tadi tu. Apa yang Qarun tayangkan kepada kamu tu. Tapi pahala tu nak dapat, kenalah dia beriman dan dia buat amal soleh. Maknanya walaupun Qarun ni dia dapat Al-Kunuz kan,
peti dia tadi tu, simpan harta dia, sangat banyak harta dia, benda itu bukanlah baik. Benda itu bukanlah berharga sangat seperti yang orang hukum, yang orang nampak di dunia ni. Tapi sebenarnya benda yang berharga dan bernilai adalah pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya apa? Dia mesti beriman, dia mesti beramal soleh. Lepas tu mereka mengatakan lagi, kalau kau nak harta yang mahal macam kau nak dapat sawab, kau nak dapat pahala ni, kan, mereka hanya boleh dapat dengan siapa? Wala yulaqaha illa sabirun. Tidak akan menerima pahala yang lebih baik isi Allah Ta'ala tadi, melainkan orang yang sabar. Maknanya kumpulan kedua dia bagi tahu bahawasanya Qarun kan dia tak beriman. Kan, harta yang Qarun ada ni bila-bila boleh lenyap, betul tak? Kan, tak kekal pun harta tu. Tapi yang kekal, yang bagusnya apa? Adalah ganjaran dari Allah Ta'ala tu sebenarnya yang lebih baik. Tapi nak dapat ganjaran Allah, kalau harta kita kena cari dia, kita kena usaha dia. Tapi ganjaran dari Allah Ta'ala ni nak dapat dia dengan apa? Dengan beriman, lepas tu buat amal soleh. Tapi dalam masa sama kena buat apa? Kena sabar. Sabar dalam menjaga iman, sabar dalam buat amal soleh. Okey. Jelas tuan-tuan kumpulan kedua ni? Okey. Kemudian apa yang Qarun buat? Tidak lama daripada peristiwa Qarun, dia menayangkan zinatihi, kemegahan dia tadi tu, harta-harta dia ada tu, fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yanfurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Lalu kami benamkannya. Dekat sini saya minta tuan-tuan ambil perhatian dekat huruf fa kat sini. Fa ni sebenarnya menunjuk kepada susunan dan menunjuk kepada immediately. Lalu kat situ maknanya kan tadi Qarun dia keluar kan, dia keluar tayang ke harta dia depan orang ramai. Lepas peristiwa tersebut tu, fa khasafna, lalu kami benamkan. Maksudnya selepas ada orang yang cakap tadi tu, maknanya tak tunggu lama dah. Ketika itu juga Allah Ta'ala benamkannya, kat sini maknanya Qarun, wa bidarihil arda, bersama-sama dengan rumahnya. Maknanya dia ada rumah. Tentulah rumah dia ni tempat simpan harta dia ke, rumah dia yang harga berbilion ke, kita tak tahulah. Tapi kat sini Allah bagi tahu yang Allah Ta'ala benamkan dia masuk ke dalam tanah. Dia tu sendiri bersama siapa? Bersama dengan rumahnya. Harta dia mana? Allah tak kata benamkan harta kan? Tapi Allah kata rumahnya. Maknanya harta tu disimpan di mana? Yang harta yang memerlukan beberapa orang nak angkat harta dia tadi, mafatih dia tadi tu. Sudah tentulah hartanya pun Allah Ta'ala benamkan. Bersama dia dan rumahnya. Maknanya rumah dia ni lah kot. Maksud dia rumah dia itulah tempat simpan, dikaitkan dengan tempat simpan hartanya. Allah benamkan di dalam tanah, maka Allah Ta'ala kata tak ada siapa pun yang boleh tolong Qarun tu daripada azab Allah, dan dia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Masa itu juga tuan-tuan. Daripada ayat 81 ni lah Syekh Salah kata apa? Inilah dalil
yang menunjukkan bahawa kisah Qarun ni, kisah dia berlaku dekat bumi Mesir itu juga. Rumahnya itu dekat Mesir itu juga. Sebab para ulama yang kata kisah Qarun bersama Bani Israel tu selepas Firaun mati tu, dia cakap kisah Qarun dekat Saina. Kan, Saina ni dekat Saina. Tapi kalau kita baca ayat ni, dengan rumah-rumah dia sendiri, Allah Ta'ala bendamkan. Kan, orang-orang yang tengok tu, kan, kalaulah yang pekerja-pekerja dia, yang pembantu-pembantu peribadi dia pun tak boleh nak bantu dia, walaupun mereka ada ulil quwwah. Hatta diri Qarun tu sendiri tak dapat nak membantu dirinya daripada dibenamkan oleh Allah ke dalam tanah. Okey. Jawapan? Faham kan? Lepas tu, apa jadi lepas tu? Orang yang mula-mula cakap bestnya kan, kalau jadi macam Qarun ni, sangat bertuah dia, beruntung dia. Orang tu jadi apa? Baca ayat nombor 82. Allah Ta'ala kata, wa asbaha alladhina tamannaw makana, orang yang pada masa dahulu bercita-cita nak mendapat kekayaan seperti Qarun itu, barulah dia tersedar. Orang yang pada masa dahulu ni, dia sebenarnya adalah esok paginya sebenarnya. Maknanya, lepas cerita Qarun tu terbenam, esok pagi tu, maknanya semalam mereka ni cita-cita nak jadi macam Qarun. Tapi selepas Qarun itu Allah Ta'ala binasakan dia, dengan Allah Ta'ala tenggelamkan dia bersama dengan harta dan rumah dia tadi tu, orang-orang yang pada masa dahulu bercita-cita yang kita baca pada ayat sebelum ni kan, mereka kata apa? Wai ka'annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Mereka kata apa? Wah, sesungguhnya Allah memewahkan, Allah melapangkan rezeki bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya, dan dia juga menyempitkannya. Maknanya barulah mereka tahu. Sebenarnya Allah Ta'ala ni, dia boleh buat pada siapa-siapa pun nak kaya. Allah boleh bagi rezeki ni pada siapa-siapa pun. Sepertilah Qarun. Allah juga boleh menyempitkan rezeki pada siapa-siapa pun Allah Ta'ala nak sempitkan. Lepas tu mereka mengatakan, laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Mereka kata, kalaulah tidak kerana Allah memberi pertolongan kepada kita, tentulah kita pun sama-sama macam Qarun terbenam di dalam tanah. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai, sesungguhnya tidak beruntunglah orang-orang yang ingkar. Maknanya, kumpulan yang semalam mereka sangat bercita-cita nak jadi macam Qarun. Bahkan mereka mengatakan Qarun ni adalah orang yang bertuah. Barulah mereka sedar. Esok hari tu, selepas berlaku cerita Qarun tu Allah Ta'ala benamkan, mereka sedar. Barulah mereka tersedar. Rupa-rupanya harta yang banyak tu bukan menandakan Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala suka orang tu. Okay. Dan mereka kata, selamat kita. Kalau kita jadilah macam Qarun tu, tentu kita ni Allah benamkan kita seperti Qarun tu. Dan mereka mengatakan sesungguhnya tidak selamatlah orang-orang yang ingkar. Maknanya, matilah Qarun itu, maknanya habislah watak Qarun itu. Dan penutup cerita Qarun ayat 83 surah Al-Qasas, Allah buat kesimpulan daripada cerita Qarun tu. Allah mengatakan, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuridu uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin.
Allah kata negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan dan membuat kerosakan di muka bumi. Tuan-tuan, pegang ayat ni. Siapa yang dia nak mulia di hari akhirat, dia nak baik di hari akhirat dekat dunia, jangan cari apa? Benda-benda pengaruh, nak cari pujian, kelebihan, apatah lagi melakukan kerosakan di muka bumi. Okey. Sepatutnya kita dapat harta itu kita gunakan untuk apa? Untuk kumpul pahala di hari akhirat. Buat kebajikan di hari akhirat. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Okey. Kita tengok sekejap dekat surah Al-Ankabut. Pendek saja. Don't worry. Pendek saja. Okey. Dalam surah Al-Ankabut, Allah menyebut tentang nama Qarun, Fir'aun dan Haman. Okey, Allah mengatakan ketiga-tiga mereka ni walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wama kanu sabiqin. Dan Qarun, Fir'aun dan Haman, sesungguhnya Musa telah datang kepada mereka bertiga ni, bawa keterangan-keterangan yang jelas, tapi mereka buat apa? Fastakbaru fil ardi. Mereka bersikap sombong. Sombong ni maknanya apa? Memperkecil-kecilkan manusia, lepas tu menolak kebenaran. Seperti kita sebut pada minggu lepas, mereka dalam hati mereka ni tahu. Macam Firaun tu dia tahu benda tu benar. Tapi sebab dia sombong, nak jaga status dan sebagainya, maka dia sanggup menolak benda yang hatinya merasa benar. Itu dia panggil sombong. Sombong ni orang yang menolak kebenaran dan dia merendah-rendahkan orang lain. Sepatutnya kalau benda tu benar, tak kisahlah siapa cakap. Kan? Hamba dia ke, orang gaji dia ke, staf dia ke, orang bawahan ke, tapi kalau benar-benar, terimalah. Tapi sebab ada perasaan macam ada bentuk pelekihan, kan, maka takkan dia cakap betul. Dia ni, itu yang bawa kepada sifat sombong. InsyaAllah nanti kita akan buat satu siri khas pasal sombong. Maka salah satu study case-nya adalah kisah Fir'aun, Qarun dan juga Haman. Baik. Ayat nombor 39 ni dia cuma cerita tentang, Allah Ta'ala sebut tentang apa yang berlaku dekat Qarun ni, apa yang berlaku dekat Fir'aun dan Haman. Kalau kita baca dekat ayat ni, Allah Ta'ala menyebutkan tentang فَقُلًا أَخُذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Kita ambil dekat ayat ni. Ayat daripada وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ dengan وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Okay, Allah Ta'ala kata apa? Ayat ni panjang, kita ambil dari sini. Ada yang kami benamkan di bumi dan ada pula yang kami tenggelamkan di laut. Tenggelamkan di laut ni adalah Fir'aun. Tapi Qarun Allah benamkan dia Allah benamkan dia di bumi. Maknanya Fir'aun itu cara azabnya lain, Qarun tu adalah azabnya lain. Maka habislah kisah Qarun untuk penceritaan saja tuan-puan ya. Tapi kalau kita bincang dari sudut ibrah dia, kalau kita bincang dari sudut kehalusan kalimah-kalimah di dalam tu, nak tengok tentang perkara-perkara lain tu, kita perlukan waktu yang lain. Tapi untuk menyebut tentang kronologi, nak sebut tentang ceritanya secara ringkas, insya-Allah dah sampai. Okey, jadi kita dah sampai dekat sini. Kebinasaan Qarun. Next, maksudnya apakah peristiwa yang berikutnya berlaku selepas kisah Qarun dah tak ada?
Apa pula yang berlaku lepas tu? Okey. Yang ini kita sambung nanti dekat siri nombor 25 minggu hadapan, insya-Allah. Ya. Siri 25, insya-Allah kita akan sambung ceritanya. Kalau kebinasaan Qarun, siri 24. Kan? Ni siri malam ni. Jadi, next. Selepas tu berlaku apa pula ni? Sambungannya. Minggu depan, insya-Allah kita akan sambung dengan kisah yang berikutnya yang berlaku pada kaum Firaun dan juga Bani Israel. Apa yang berlaku berikutnya? Minggu depan insya-Allah ya. Kita sambung. Okey, saya tengok kalau ada mana-mana persoalan yang boleh saya jawab. Sekejap Adakah Qarun dan Haman adalah nama sebenar watak individu di dalam Al-Quran? Jika nama sebenar, mengapakah Allah hanya menggunakan gelaran untuk watak utama kejam Firaun? Okey. Kejap Soalan 2, sahihkah kisah Nabi Musa yang mendoakan untuk kekayaan Qarun kerana sebenarnya Qarun miskin dan soleh? Okey. 2 soalan. Pertama, kejap saya padam soalan. Saya padam ni. Okey, saya tutup ni. Okey. Begini. Begini. Firaun, dia adalah gelaran Firaun, dia adalah gelaran. Dia bukan nama sebenar. Sama macam gelaran Abu Lahab. Abu Lahab dia adalah gelaran. Bukan nama sebenar. Antara hikmahnya, penggunaan nak gelaran ni, dia dapat menunjukkan kepada kita bahawasanya watak Firaun ataupun sikap macam Firaun itu dia akan ada sampai akhirat. Itu di antara hikmah kenapa Allah bawakan tentang gelaran, tak sebut tentang nama. Kalau letak tentang nama, mungkin mati dah watak tu. Tak ada dah. Tapi kalau Allah menyebut tentang gelaran, maksudnya sikap macam Firaun, perangai macam Firaun itu, dia akan ada sampai bila-bila. Begitu juga macam dengan gelaran Abu Lahab. Orang yang menentang dakwah ni sampai bila-bila ada. Seperti Abu Lahab. Cuma nama Haman dengan Qarun ni, saya wallahu ta'ala a'lam. Gelaran ke nama yang tu saya wallahu ta'ala a'lam. Tapi Firaun itu benar. Firaun itu memang disebutkan yang masyhurnya, memang para ulama sirah, sejarah sebut seperti itu. Wallahu ta'ala alam tentang nama sebenar Qarun ataupun nama sebenar Haman tu apa? Adakah Qarun tu nama sebenar dia? Quran panggil dia Qarun? Qarun lah. Yang kedua, adakah Qarun sebelum dia miskin, Nabi Allah Musa doakan dia? Wallahu ta'ala alam, saya tidak boleh nak mengatakan ianya benar kerana tidak ada mana-mana ayat Quran yang menyebut latar belakang Qarun. Sebenarnya Qarun ni tak ada dia punya latar belakang. Macam mana dia boleh jadi kaya? Sebenarnya tidak ada. Watak dia muncul yang kita sebut tadi, surah Ghafir tadi kan. Watak dia muncul ketika Allah nak mengatakan mereka ni antara orang yang tak beriman dengan Musa. Lepas tu watak dia muncul dan dikaitkan dengan Al-Kunuz tadi. Tapi sebelum tu Allahu ta'ala, dapatan saya, bacaan, mungkin saya tak jumpa lah. Kan? Tapi setakat yang saya baca, saya rujuk, tak ada lagi yang fakta daripada Quran ataupun hadis Nabi SAW yang sahih yang menyebutkan Nabi Musa yang doakan Qarun menyebabkan Qarun tu menjadi kaya. Kalau siapa-siapa ada jumpa maklumat tersebut, minta
dikongsikan. Tapi yang pasti Quran dan hadis tak ada yang sahih. Pasti itu maksudnya pada dapatan saya lah. Tak jumpa lagi. Tapi kalau selain daripada Quran dan hadis tu, dalam riwayat Israiliyat ke daripada sumber orang Kristian, tu saya tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau ada, mungkin tuan boleh kongsikan. Baik. Salam Ustaz, adakah peristiwa Qarun dibenam sebelum Fir'aun ditenggelam? Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi mula-mula. Okey. Ada setengah kitab, dia menyebutkan Qarun ni, Qarun dibenamkan oleh bumi. Ada yang mengatakan selepas Fir'aun itu ditenggelamkan oleh laut. Maknanya Fir'aun dulu tenggelam, barulah Qarun tu terbenam. Tapi kalau kita rujuk seperti saya sebut tadi, saya merujuk kepada apa yang dikaji oleh Dr. Salah Al-Khalidi dalam kitabnya Al-Qasasul Qurani. Beliau mengatakan yang tepat, dia kata, tapi beliau pun sebut bukanlah secara muktamad beliau pun, walaupun beliau mengatakan yang tepatnya Qarun itu wataknya dia mati dulu, barulah Fir'aun mati. Sebab tu kita letakkan watak Qarun dulu pada fasa ketiga. Lepas tu baru kita akan bawa watak Fir'aun nanti. Namun begitu, bukanlah satu keputusan yang muktamad. Allah je yang lebih mengetahui cerita sebenar tentang Qarun tu. Namun begitu, saya masih lagi mengkaji sebenarnya tentang watak Qarun tu, kerana saya sedang mengkaji tentang kedudukan cerita Qarun tu dalam 3 surah tu. Dalam surah Al-Qasas, dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Ghafir. Dia ada sebab kenapa Allah selitkan cerita Qarun dalam surah Al-Ankabut. Jadi adakah kita nak tengok zaman nak cerita tentang Firaun dengan Qarun ni, kita boleh dapat jawapan dengan tengok susunan surah? Contoh kan, cerita Qarun, Firaun mati dalam surah apa? Contoh Firaun mati dalam surah selepas kisah Qarun. Adakah kita nak katakan Qarun dulu mati baru Firaun? Itu pun tak boleh nak katakan secara muktamad juga. Tapi itu salah satu ruang untuk dibuatkan kajian. Sebab kita benda yang besar, kita kena tengok tentang adakah penyusunan surah dalam Quran ini adalah berdasarkan wahyu. Itu satu isu dah. Tapi pendapat peribadi saya setakat ni saya tak jumpa lagi lah. Macam yang kes tadi, saya wallahu a'lam. Saya pun tak boleh kata secara muktamad adakah Firaun itu mati ditenggelamkan oleh laut itu terlebih dahulu daripada Qarun, ataupun Qarun itu mati dulu daripada Firaun. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada pertanyaan lain, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tak ada, kita jumpa minggu hadapan, insya-Allah, siri yang ke-25. Jadi siapa-siapa yang ada kelapangan esok pagi, dijemput mengikuti pengisian Fadail A'mal. Kita nak sebut tentang ada adab untuk bersedekah, kelebihan bersedekah. 10:30 pagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.